A very good evening. Bertemu lagi dalam live Hazi Walter di Facebook page Hazi Walter dan juga TikTok Hazi Walter. Bagi mengisbahkan lagi petang yang sangat isbah ini. A very good evening ladies and gentlemen. Bertemu lagi dalam live Hazi Walter. Apa khabar semua? Di Facebook page Hazi Walter dan juga TikTok Hazi Walter. Selamat petang semua. Apa khabar guys? A very good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ke udara secara langsung di waktu petang ini bertemankan suasana yang isbah Bukit Cendawan. Okey guys, kepada kawan-kawan yang baru pertama kali menonton atau dah lama kali atau 300 kali menonton, izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelum tu kita sound check dulu guys. Adakah korang boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh tak sebelum tu saya nak tahu korang menonton live ini daripada mana guys? Nama saya Azri atau lebih dikenali sebagai Azri Walter. Saya adalah seorang usahawan yang makan di pinggan, minum di cawan, tinggal di atas Bukit Cendawan. Saya bukan sifu, bukan mentor ataupun bukan penganjur mana-mana grup WhatsApp, grup Telegram atau grup-grup mana-mana grup kepala bana. Okey. So, a very good evening. Apa khabar semua guys, kawan-kawan? Selamat petang kepada kawan-kawan yang sedang dalam perjalanan pulang ke ke rumah ataupun yang sedang bertugas, okey, ataupun yang sedang memandu. Berhati-hati di jalan raya dan selamat memandu. Make some noise. Okey guys, sekali lagi salam pengenalan semua kawan-kawan daripada Sarawak, daripada Seri Manjung, daripada Perlis, daripada Kuala Lumpur, daripada Johor. Dan sebelum tu nama saya Azri atau lebih dikenali sebagai Azri Walter. Saya adalah seorang usahawan. Saya adalah pengasas kepada jenama Walter, yang mana Walter ini terdiri daripada beberapa rangkaian perniagaan. Yang pertama, rangkaian kedai gunting rambut Walter Barbershop. Okey, yang kedua, pusat kemahiran Walter College yang mana mengkhususkan untuk memberi kemahiran-kemahiran gunting rambut, dandanan rambut lelaki dan juga wanita. Dan Walter College sekarang ni ada dua cawangan. Satu di Space U8 Bukit Jelutong Shah Alam dan satu lagi di Pasir Pekan Kota Baru Kelantan. Dan satu lagi pasukan seperti yang saya telah up tadi video-video isbah, okey. Pasukan Walter Business School ataupun Walter Trading ataupun Walter Distributor yang memfokuskan dalam kaedah-kaedah pemasaran, dan kita punya fokus adalah menjual ataupun mengedarkan produk-produk produk-produk pounder ataupun mana-mana keisbahan yang ada di Malaysia ataupun di luar negara, okey. Terdiri daripada pasukan face to face, pasukan direct selling, pasukan telemarketing dan juga pasukan digital. Okay guys, so salam perkenalan semua. Okay, Pok Neng, Ceras, flat, clear, steady. Kita make some noise. Ada kawan-kawan flat sini guys. Kita make some noise untuk kawan-kawan kita budak-budak flat. Okay. Kalau tak salah, ada dengar suara bro ni kat Hot FM. Tak ada guys. Bukan. Bukan. Okay. Yang pertama sekali jangan cuba kaitkan saya dengan mana-mana radio ataupun dengan mana-mana orang. Jangan tag saya macam wajah orang ni, macam suara orang ni. Jangan tuduh sesiapa sama macam saya, sebab apa? Kesian nanti diorang rasa macam style lah. Dia macam sama macam Azri Walter. Okay guys, hari ini saya nak terpanggil, saya nak kongsi tentang satu benda yang ni mengikut pengalaman saya lah. Okay, so korang dah ready guys? Okay, dah ready. Korang petang-petang ni boleh ke masuk benda-benda isbah lagi? Masih steady semua? Okay, boleh ke saya nak share sikit satu benda tentang ini pengalaman saya lah. Antara pengalaman saya ni hidup baru lagi lah. Saya baru hidup, masih baru dalam dunia perniagaan. Namun saya rasa alhamdulillah, saya rasa saya punya sudut pandang ni alhamdulillah lah, saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kadang-kadang ada orang ada orang yang dia tak kenal saya kan, yang tonton live saya, tonton video dia baru first time, dia tak kenal. Lepas tu dia cakap saya belagak, saya sombong kan. Tapi
kadang-kadang saya rasa macam, yelah, dia orang tak tengok. Jadi apabila saya nampak ada orang cakap dia ni sombong, dia ni belagak, maka itu adalah hint kepada saya bahawa saya punya kerja belum habis lagi, iaitu untuk educate seramai mungkin orang. Sebab guys, mana mungkin orang yang belagak dan sombong sanggup bermati-matian setiap pagi dan petang untuk berkongsi sebanyak mungkin ilmu secara kepada ramai orang. Betul tak guys? Mana ada orang sombong, belagak dan bongkak yang akan membuat perkongsian tentang pengalaman dia dalam dunia bisnes, pengalaman hidup dia secara mana mungkin ada orang sombong boleh buat kerja ni guys. Dan apabila ada orang cakap Azzy Walter sombong, Azzy Walter belagak, dia kena tahu mana mungkin ada orang belagak dan sombong membuka ribuan peluang pekerjaan kepada seramai mungkin anak muda di luar sana. Betul tak guys? Thank you Botnet 220 bintang. Thank you bunga-bunga ros, bunga mawar, bunga semalu dan juga bunga lawang. Thank you guys. Sorry. Saya minta maaf guys kalau saya terjerit, minta maaf kepada kawan-kawan yang sedang memandu tu, yang tengah drive. Lepas tu dia gantung handphone dia dekat cermin tu. Lepas tu dia tiba-tiba dia terkejut sebab menjerit. Sorry. Kalau korang rasa nak tengok live yang jenis slow, volume slow, jadi boleh tukar kepada live lain, okey? Live yang mungkin dia live tapi dia diam, lepas tu dia pusing-pusing badan, lepas tu ramai bagi-bagi bunga. Yeah, thank you for Heli 100 bintang. Okay guys. Jadi saya rasa saya nak kongsi tentang satu benda lah. Ini based on pengalaman saya, okey? Jadi korang dan benda ni mungkin korang tahu, mungkin korang tak tahu. Jadi saya yakin kalau korang ramai sebab yang menonton ni ramai orang-orang andal, guys. Dan andai kata korang rasa live saya ni ada manfaat, okey? Jangan segan dan silu untuk mengetik butang kongsi. Okey, untuk mengetik butang kongsi atau butang share dengan harapan ramai orang boleh mendapat manfaat. Boleh guys? Okey? Okey guys. So saya nak kongsi pasal satu benda ni. Okey, thank you guys kepada kawan-kawan yang selalu menonton, kepada kawan-kawan yang sentiasa engage, kepada kawan-kawan yang pendiam, yang hanya memerhati, tidak komen dan sebab tidak tercapai untuk dia type sebab dia ada banyak kerja lain, tapi dia tetap menonton sambil menyindai baju, sambil memasak dan macam-macam kerja. Saya tahu korang semua ada di luar sana, okey? Saya sentiasa appreciate, hargai korang. Guys, saya nak kongsi satu benda ni, pengalaman saya dalam hidup saya yang masih baru, dan pengalaman saya dalam membina pasukan bisnes, membina organisasi, dalam pengalaman saya membangunkan konten, pengalaman saya membuka kedai fizikal, dan saya dapati guys, okay, benda ni mungkin korang tahu, mungkin korang tak tahu. Saya dapati di dalam masyarakat kita, okay, akan ada sejenis orang yang saya rasa ini mungkin penyakit. Saya rasa ini penyakit. Nama penyakit ni mungkin estaplanta. Yang mana orang ini, saya tak tahulah, mungkin korang, kalau korang memang ada kenalan macam ni ataupun pernah lalui, akan ada orang. Saya rasa ini penyakit. Okay? Saya rasa ini adalah sejenis penyakit. Estaplanta. Okay? Orang tu dia bukan jahat. Tetapi ini adalah sejenis, dia macam penyakit. Yang mana penyakit dia ni, dia bukan penyakit ni, dia bukan macam kencing manis, dan dia juga bukan macam kencing tinggi ataupun darah tinggi. Dia tak ada kena-mengena dengan penyakit. Penyakit dia lebih kepada, tak tahulah saya apa nama penyakit ni, estaplanta ke apa, tak pasti, tapi akan ada sepanjang hidup korang ni. Okey, Indah Osman, ini ke Tuan Azzy? Ya saya. Salam perkenalan semua kepada kawan-kawan yang baru menonton, yang baru first time tonton. Saya Azzy. Assalamualaikum. Apa khabar? Ada mana tu? Saya Azri. Okey. Dan berbalik kepada cerita tadi. Okey. So akan ada ini sepanjang pengalaman saya lah. Okey. Tapi sebelum saya nak sharing benda tu, boleh tak saya minum kopi? Saya lupa nak minum kopi kejap guys. Bismillahirrahmanirrahim. Korang macam mana, dah minum kopi semua? How was your day guys? Kepada kawan-kawan yang meniaga, kita make some noise untuk kawan-kawan kita yang meniaga guys. Kawan-kawan usahawan kita make some noise. Kita kasih isbah satu kali. Okey.
Kepada kawan-kawan yang berniaga guys, kita bagi isbah satu kali. Dan saya nak tanya kepada kawan-kawan yang berniaga guys. Kepada kawan-kawan yang berniaga, seronok tak berniaga? Kepada kawan-kawan yang berniaga, seronok ke berniaga? Yang korang nak sangat tu seronok ke? Dan andai kata ada di kalangan korang, kawan-kawan yang berniaga dah start rasa menyesal, jangan segan dan silu untuk berhenti berniaga. Namun, korang kena ingat, kalau korang pilih untuk berhenti, jangan unfollow Azzi Walter, jangan unfollow kawan-kawan kita berniaga. Sebab kita nak tunjukkan kepada korang progres kami yang degil dan tak give up ni guys. Boleh guys? Okay guys, dan kita make some noise untuk kawan-kawan kita, apapun kerjaya mereka, kita make some noise untuk kawan-kawan kita. Kita kasih satu isbah guys untuk kawan-kawan kita, para rider, para doktor, para cikgu, guru-guru, ramai cikgu. Sebelum kita tengok ada tak cikgu, sebelum saya nak kongsi tentang satu penyakit ni dan macam mana kaedah untuk kita mengurus orang macam ni, dan andai kata koranglah orang yang mempunyai penyakit ni, macam mana kita nak buat? Ini based on pengalaman. Kita balik, ada tak cikgu-cikgu sekarang ni? Kita make some noise untuk cikgu kita. Ada cikgu Sofian, cikgu Bahrom, apa semua ada? Izinkan saya minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar bunyi dia? Saya punya matlamat saya untuk ketika saya hirup ni supaya semua orang boleh dengar. Okey? Kalau korang geram, memang itu tujuan saya, supaya korang rasa geram. Jadi korang akan rasa nak minum kopi. Okey guys? Saya dapati sepanjang pengalaman saya, sepanjang hidup saya yang masih baru, dan pengalaman saya, alhamdulillah, saya rasa saya banyak pengalaman bergelumang dengan manusia. Dalam masyarakat kita ataupun orang sekeliling kita, akan ada orang, sejenis orang yang mempunyai sikap dia macam ni. Okey, seorang ni dia punya sikap, dia selalu suka menyalahkan orang lain atau menyalahkan faktor-faktor lain di dalam hidup dia. Katakanlah dia ni seorang peniaga. Okey, tiba-tiba berlaku sesuatu dalam bisnes dia, dia akan salahkan orang sebelah ni, dengki kat dia, dia akan salahkan ekonomi, dia akan salahkan cuaca, dia akan salahkan produk. Kalau orang tu dia seorang ejen, bila dia buat bisnes, dia mesti akan ada attitude yang sama. Dia suka salahkan a pounder, dia salahkan a pounder, dia suka, ulang sekali kan, sedap sikit ayat dia. Dia suka, kalau dia seorang ejen, dia suka salahkan a pounder. Okey, so dia jadi ejen mana pun dia pergi, dia akan salahkan a pounder. Okey, lepas tu kalau dia ni seorang dalam keluarga dia, okey, baik dia berpasangan ataupun dalam keluarga dia, dia akan menyalahkan adik-beradik dia, dia akan menyalahkan pasangan dia, dia akan menyalahkan, kalau dia ni orang yang berjiran, dia akan menyalahkan jiran-jiran. Dan akan ada, korang, saya nak tanya, nak buat survey, korang pernah tak jumpa orang macam ni di sekeliling korang guys? Ini saya tak tahu. Saya tak tahu apa jenis penyakit, tetapi percayalah cakap saya, korang akan jumpa orang yang macam ini. Dia memang ada satu attitude ni, sikap dia. Dia suka sangat, dia suka blame others, okey? Dia macam ni, punca dia ialah, okey, apabila dia suka melihat, apabila sesuatu berlaku dalam hidup dia, dia akan mencari punca-punca berlaku masalah dalam hidup dia. Lalu apabila dia dapati punca tu, maka dia bukan fokus untuk solve masalah itu daripada dalam diri dia, tetapi kecenderungan dia akan mencari siapa punca, siapa salah, siapa punya angkara, siapakah asbab bana, siapa punya sebab dan sebagainya. Betul tak guys? Korang pernah jumpa tak orang macam ni? Dan saya dapati ini, dan okey, jadi kalau kita ada orang yang jenis macam ni di keliling kita, apa yang kita boleh buat ialah, yang pertama, kita cuba dulu nasihat dia. Kita cuba nasihat, kita ajar, mungkin dia tak tahu. Okey, kita ajar dia, kalau berlaku dalam hidup kau, kau kena always tengok diri kau dulu. Sebab kalau kau asyik salahkan orang luar, bilakah masanya
engkau akan improve. Bilakah masanya engkau akan tambah baik diri engkau? Sebab apabila berlaku sesuatu, maka engkau selalu akan salahkan orang lain. Dan orang yang jenis penyakit macam Estaplanta ni, orang ni pergi mana-mana pun engkau akan pening deal dengan dia. Betul tak guys? Jadi apa kita boleh buat? Ini SOP dia. Andai kata akan datang korang bertemu dengan orang-orang yang mempunyai penyakit Estaplanta ini, yang pertama, korang boleh cuba nasihati dia dengan cara yang paling berhemah, dengan cara yang paling baik. Okey, kita cuba nasihati dia. Namun okey, ingat, andai kata nanti korang terjumpa orang-orang yang jenis macam ini SOP yang korang boleh buat. Yang pertama, korang boleh cuba nasihati dia untuk belajar melihat kelemahan diri dahulu. Dan kita boleh terus nasihat dan nasihat dan nasihat. Namun namun kita mesti beralih ke SOP nombor 2. Kita mesti kena set limit. Berapa kalikah kita boleh nasihat dia. Seterusnya, apabila kita dah nasihat dan kita dapati dia masih mengekalkan diri dia dengan penyakit ini, Estaplanta ini, sikap suka blame others ini, maka kita kena jarakkan diri kita daripada dia. Bukan kerana kita mahu putuskan silaturahim, bukan kerana kita ni seorang yang sombong, bukan juga kerana kita seorang yang belagak. Namun kerana kita menjauhkan diri kita daripada dia adalah kerana apabila seseorang itu sentiasa suka menyalahkan orang lain, dia ni memang ada banyak aura negatif. Jadi kita tak nak dekat dengan dia, takut aura-aura negatif dia ni akan mula akan makan kita punya aura-aura positif, seperti yang game ada makan-makan tu kan. Ini aura positif. Dia ni negatif. Lepas tu dia makan. Lambat laun kita pun akan jadi negatif macam tu. Boleh guys? So ingat, ini akan ada orang macam ni. Okay. Now yang kedua, andai kata korang yang menonton ni adalah orang yang mempunyai penyakit Estaplanta ni. Tapi saya yakin tak ada semua orang kat sini memang selalu steady, selalu tengok diri sendiri, selalu repair diri sendiri. Okay, andai kata korang ada sifat ni. Jadi, apa yang korang boleh buat ialah, yang pertama, okey, kita kena faham dalam hidup ni, saya selalu ulang benda ni banyak kali. Okey, dalam hidup ni ada dua benda. Satu benda yang kita tidak boleh ubah. Benda-benda yang luar daripada tubuh badan kita ni memang beyond kita punya kontrol. Kita memang takkan ubah. Kita tidak ada kuasa sakti, kita tidak ada mukjizat, kita tak boleh ubah benda yang beyond kita punya kontrol, yang kita tak boleh capai. Maka apabila kita faham ni, lalu kita fokus kepada benda yang kita boleh kawal, iaitu diri kita sendiri. Okey? Diri kita sendiri yang kena selalu menguruskan emosi kita apabila berlaku sesuatu. Kita bertanggungjawab terhadap diri kita. Now, contoh saya. Okey? Saya memang ada banyak kesilapan. Katakanlah saya buat bisnes, ada kedai saya yang tutup, ada kedai saya yang tak ada kualiti, ada barber gunting yang rambut customer teruk, ada yang bergaduh dengan customer. Dan semua ini saya ambil tanggungjawab. Itu adalah kesalahan saya. Bukan salah budak tu, bukan salah bukan salah orang yang mengurus. 100% salah saya. Kerana saya masih mengizinkan orang-orang cap ayam duduk di dalam company saya. Tak ada salah kan? Tak ada, saya tak salahkan dia. Bukan salah dia. Bukan salah budak tu. Bukan salah dia kalau dia buat silap. Bukan. Salah saya. Kerana saya masih membiarkan, mengizinkan orang-orang macam ni ada dalam environment saya. Okey? Samalah kalau kita masih dikelilingi oleh kawan-kawan, kita ada kawan-kawan, okey? Kawan-kawan kita selalu perli kita, kawan kita selalu memperkecilkan kita, kawan kita selalu menganjing kita. Namun
setiap masa kita rasa down, rasa sedih dan kita masih berkawan dengan dia, maka itu adalah salah korang sendiri sebab mengizinkan diri korang masih bergelumang dengan orang-orang yang negatif. Boleh guys? So inilah, setuju atau tidak? Tapi saya dapatilah. Ini saya rasalah rangkuman saya. Boleh jadi salah. Ini bukanlah saya cakap benda ni betul, tapi boleh jadi salah, boleh jadi betul. Okey? Saya rasa sifat ini datangnya, asalnya apabila saya recall balik kan. Saya recall balik asalnya perasaan ini, sikap ini, asal usul dia. Dia setiap sikapnya dia ada asal usul. Korang tahu tak? Korang ingat, korang je ada asal usul. Sikap pun ada asal usul tau. Korang tahu tak bahawa sikap ni ada asal usul? Siapa tak tahu? Mesti korang ingat orang je. Awak asal mana? Saya asal daripada Pasir Berdengung. Awak asal mana? Saya asal daripada Kota Baru. Awak asal mana? Saya asal daripada Teluk Panglima Garang. Okey, korang ingat orang je ada asal. Tapi sebenarnya, sikap pun ada asal. Asal usul sikap. Ini saya punya teori lah. Saya dapati, okey, setelah saya mengisbahkan kepala otak saya, setelah saya mengunyah beberapa ulas daun semalu, maka saya dapati sikap yang suka menyalahkan ini dan tidak nampak bahawa kekurangan diri untuk memperbaiki diri, sikap suka menyalahkan dan sikap ego tidak bertempat ini, asal usulnya daripada iblis laknatullah. Betul tak guys? Ini adalah sikap iblis. Okey? Cuba kita recall balik. Kita recall balik cerita di dalam Al-Quran. Kan bagaimana saya bukanlah ustaz, tapi ini saya recall balik. Okey, ketika Allah Azza wa Jalla mengarahkan Iblis untuk sujud kepada Adam alaihi salam, tapi Iblis tak nak. Iblis tak mahu. Okey, Iblis menyalahkan. Jadi Iblis tak nak. Nampak? Dia kata dia lebih elok. Dia lebih isbah. Nampak? Tapi so dia salahkan yang lain-lain. Jadi akhirnya apa jadi? Nampak tak guys? So ketika fasa pertama manusia dicipta, maka Allah Azza wa Jalla telah memberi pelajaran kepada kita tentang sikap iblis laknatullah. Maka tidak mustahil, okey, mengikut janji iblis, dia akan menyesatkan anak Adam. Antara caranya adalah dengan mentransfer sikap-sikap iblis itu kepada telinga-telinga manusia estaflanta. Okey. Itulah cerita petang ini. Dan satu lagi perkara, okey? Satu lagi perkara saya nak bagi tahu kepada kawan-kawan dekat Facebook page terutamanya. Tadi saya ada up video tentang suasana kat office. Ada anak didik saya nama dia Shidi. Dia ni menguruskan tim Walter Digital. Dan korang semua ingat cakap, oh inilah Shidi, inilah Shidi, inilah Shidi yang selalu cerita tu. Sabar semua, bawa bertenang. Itu bukan Shidi. Itu CD yang jinak. Okey? Tolong jangan tuduh dia. Ada pula orang tuduh, oh dia ni lah CD. Tak, itu CD yang versi jinak. Okey, yang CD yang saya selalu cerita dalam apa video-video tu, tak, dia adalah karakter orang, bukan CD yang itu. Itu CD yang jinak. Okey? Jangan salah faham. Jangan kaitkan CD tu dengan apa ni. Aduh pula korang cari. Mana CD, tak. Dalam video-video saya cerita tu, saya bukan nak korang cari siapa dia. Nampak tak? Inilah iblis. Perangai iblis. Korang pergi cari. Siapa CD tu? Mana satu dia? Inilah dia. Yang baru saya cakap tadi. Betul tak? Cari siapa dia, tak. Saya cerita tu, tujuan dia adalah supaya kita lihat pelajaran di dalam cerita itu. Bukan kita cari siapa yang buat itu. Nampak tak guys? Okey, boleh tak kita belajar dalam hidup ni, kalau berlaku apa-apa, first kali kita fokus cari solution, bukan cari siapa yang punya angkara. Okey,
Kesian Shidi tadi. Down dia rasa. Down. Dia kata ni lah Shidi. Inilah Shidi. Okay. Baharum apa semua. Ini hanyalah nama-nama watak. Korang ada orang yang tag saya. Orang tu dia dekat TikTok. Nama dia Bahrom. Tak pasal-pasal orang tag. Bang, ini ke Bahrom tu? Masya Allah. Astaghfirullahalazim. Okey, bawa bertenang semua. Faham? Orang tu tak ada pokok pangkal, tiba-tiba tag saya. Pening dia tengok apa salah aku, dosa aku. Semua orang tag dia ni. Bang, ini ke Bahrom tu bang. Ini ke Fakrul tu bang. Macam-macam. Okey. Jadi ia hanyalah sebuah watak estaplanta yang penting, tapi kisah tu betul. Namun takkanlah saya nak pakai nama betul. Betul tak? Takkan saya nak pakai nama betul. Sebab tujuan saya adalah untuk educate, bukan untuk mengaibkan orang. Faham tak? Tujuan saya educate, mendidik masyarakat tentang benda-benda yang saya cerita tu supaya dapat manfaat. Namun bukan manfaat yang korang cari, tetapi Bahrom yang korang cari. Orang suruh cari manfaat. Yang dia pergi cari Bahrom. Aduh, korang ni. Okay. Jangan buat macam tu. Kita tak nak ada perkara-perkara isbah macam tu. Okay. Okay. Kepada kawan-kawan yang baru masuk. Guys, kepada kawan yang baru masuk, rugi tak guys? Ada kawan-kawan kita baru masuk pun rugi. Ini kita cerita pasal iblis. Lebih lama daripada zaman Fir'aun. Gila hari ni cerita. Betul tak? Siapa yang baru masuk, siapa yang lambat masuk memang rugilah. Dia kena tengok daripada awal kalau live ini masih ada. Sebab selalu kita cerita pasal zaman Fir'aun. Okey, ini lagi lama daripada Fir'aun. Rugi. Okey. Okey guys, so dapat jadi apa yang saya nak isbahkan petang ini ialah sebab kalau kita tak ubah sikap ini. Sebab guys, apabila kita asyik tengok orang lain punya salah, kalau kita asyik nak cari siapa punya punca, lalu di manakah ruang untuk kita belajar menjadi insan yang lebih baik? Betul tak guys? Sebab bila kita punya view tu always dekat luar, kan? Bila kita tengok siapa salah ni, view dia pergi luar, dia pergi ke luar sana. Jadi kita takkan nampak bahawa sebenarnya aku yang kena improve. Aku yang kena perbaiki diri aku sebab aku tak boleh ubah benda-benda kat luar ni. Yang aku boleh ubah adalah diri aku. Aku nak ubah diri aku pun separuh mampus. Ini aku nak pergi ubah orang lain. Lagi satu. Dua orang semua sibuk nak ubah orang ni, nak ubah orang tu, nak ubah dia ni, nak ubah Bahrom, nak ubah Shidi semua. Nak ubah diri sendiri pun belum terubah-ubah lagi. Aduh. Okay, izinkan saya menghirupi lagi kopi, boleh? Bang, ada benda dalam hutan. Betul-betul. Macam biasa, mungkin ada yang kawan-kawan yang baru menonton. Alamak, salam maghrib dah start naik. Salam maghrib dah start naik, babe. Okey, kepada kawan-kawan yang yang nak mendirikan solat sunat dahulu dan bersedia untuk berwuduk, silakan. Boleh silakan. Okey, boleh beransur dulu. Okey, terima kasih atas ingatan salam maghrib. Dan kepada kawan-kawan yang baru menonton, okey, hari tu ada live yang kali ke 316, saya tak ingat saya episod. Ada masa tengah live, ada, terima kasih Halim 100 bintang. Ketika tengah live ada beberapa ekor zirapah berkejar-kejaran kat belakang ni. Okay? Jadi kalau korang bertuah bernasib baik, korang akan nampaklah zirapah. Okay? Kadang-kadang dekat ni, nampak tak kat belakang tu? Kadang-kadang dia keluar kepala je. Kadang-kadang dia makan-makan daun-daun ni, daun-daun kertas ni, kadang-kadang dia kunyah-kunyah. Tengok luck lah. Okay. So itulah antara perkara yang saya nak kongsikan. Dan kadang-kadang ialah lagi satu guys, boleh tak kita belajar macam ni? Okay. Dalam saya pernah share benda ni dalam masyarakat kita, kan? Setiap daripada kita ni
kita ni berbeza karakter. Betul tak guys? Kita punya masing-masing karakter kita ni berbeza. Okey, kita tengok benda yang kita suka makan lah. Kan? Ada orang dia suka makan sotong, ada orang suka makan udang. Okey, ada orang suka kunyah daun semalu. Dekat situ je nak nampak betapa berbezanya kita sebagai manusia. Jadi, di sekeliling kita ni, ada macam-macam orang dengan karakter masing-masing. Jadi, apa yang kita boleh buat ialah kita cuba blend dengan perbezaan karakter ni. Kita biarkan orang itu jadi diri dia dan kita menjadi diri kita. Lalu, kita hidup dalam keadaan yang harmoni dan sangat isbah. Boleh guys? Okey, kepada yang mungkin baru first time menonton, okey, daun semalu tu ada banyak benda yang saya cakap dalam live saya. Sebenarnya benda tu jangan buat, okey? Tapi korang kena elok jangan kunyah pula daun semalu kang apa ni. Kan luka kerongkong pula. Okey, kepada yang yang ingin mendirikan maghrib, tempat korang pukul berapa sekarang? Guys, korang duduk kat mana sekarang, pukul berapa? Tempat korang dah ni dah isbah Dubai JB 7:02. Tempat lain sini nak hujan. Sini tu mana? Mana sini? Ingat saya tahu apa ni Azim. Mana Azim? Ingat saya tahu Azim duduk mana? Apa pula cakap sini? Sini tu mana? Okay, so okay guys, okay, sebelum tu saya nak bagi tahu. Saya sebenarnya last saya nak bagi tahu. Hari tu saya pernah bagi tahu. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu lah, alhamdulillah, saya cerita sikitlah progress kan. Terima kasih atas doa kawan-kawan. Antaranya yalah, asyik kita cerita pasal dulu kita ceritalah pula masa hadapan dan pencapaian, betul tak? Terima kasih atas doa kawan-kawan. Alhamdulillah, yang terbaru, okey, Walter Pomet telah melebarkan sayap ke Singapura guys. Alhamdulillah. Okey, so kita telah membuka pasaran di Singapura sambil saya buat live sembang-sembang dengan korang ni. Sambil saya buat video ni. Jadi kita dapat membuka pasaran di Singapura dan alhamdulillah, insya-Allah esok saya baru dihubungi oleh CEO Walter College. Kami ada tanda tangan MOU Esta Planta dengan sebuah jabatan kerajaan untuk kerjasama untuk mereka menghantar lebih kurang 1,000 orang pelajar untuk dilatih dengan ilmu kemahiran gunting rambut lelaki dan juga dandanan rambut wanita. Alhamdulillah guys. Okay. So itu antara berita-berita yang isbah. Okay. So seterusnya, saya nak bagi tahu, itu saya pernah share. Yalah, sebelum ni ada kawan-kawan kita yang menang mesin kopi, ada yang dapat mic Rode Isbah, ada yang dapat set barang-barang Walter. Jadi, okey, jadi memenangkan ada yang tanya tak ada lagi ke perkara-perkara yang Isbah. Okey, now macam itu saya umumkan, okey. So mana-mana individu, okey, yang mendownloadi, okey, yang telah download ataupun yang akan download e-book ni, maka e-book Jalanan 7 Tawan, maka dia berpeluang untuk, saya akan pilih seorang je untuk memenangi wang tunai sebanyak RM1,000. Okey, dengan harapan korang bolehlah gunakan RM1,000 tu untuk, tak kisahlah beli beli kismis ke ataupun nak buat modal meniaga ke apa-apa. Okey. So e-book ni sebenarnya tujuan dia saya buat ialah kerana saya menerima banyak soalan-soalan daripada orang-orang yang baru nak mula meniaga ataupun yang dah lama meniaga. Sebenarnya jadi disebabkan oleh saya sebenarnya ialah kalau fikir logik kan, sebenarnya buat apa saya nak buat benda-benda tu, lantak korang lah, betul tak? Saya dah share ilmu ni cukup lah, betul tak? Tapi lah bila saya tengok ramai orang, saya tak tahu macam mana saya nak bantu kan. Saya ni adalah dengan dengan saya punya team lagi nak urus, dengan saya punya bisnes lagi nak urus. Macam mana sebab saya tak ada buat seminar Esta Planta coaching bana apa semua ni. Saya tak ada grup Telegram, WhatsApp semua, saya tak ada lah. Sebab saya bukan itu intention saya. Sebab saya sendiri ada bisnes saya nak run, nak urus kan. Jadi
disebabkan itu, maka saya sediakanlah e-book tu yang saya tulis sendiri. Okey, apa daripada kepala otak saya tulis based on pengalaman saya. Yang pertama, dia ada beberapa tunjang. Yang pertama, asas cara nak menjual. Apa kau ingat semua orang tahu ke nak jual? Sebab bukan semua orang tahu nak jual. Jual ni dia ada seni dia. Kalau kita tak gunakan seni menjual, maka kita boleh dapat jualan. Namun, kita susah nak konsisten. Okey, jadi apabila kita ada ilmu alat, nama dia ilmu alat. Macam mana untuk teknik-teknik untuk kita closing orang. Macam mana kalau orang tu strangers melalui WhatsApp dia, macam mana kita nak take control dia. Macam mana kita nak membina rasa selesa walaupun kita tak kenal dia. Ataupun ketika kita jumpa orang, bila kita jumpa nak negotiate dengan orang, apakah teknik-teknik yang kita kena buat. Ataupun ketika kita jumpa ada staff, kita nak convince dia masuk ke dalam company kita, apa yang kita nak kena buat. Okay, tu benda tu. Okay, seterusnya ada cara-cara dan teknik-teknik macam mana nak bina pasukan. Tak kisahlah, mana-mana organisasi tidak lari daripada kerja-kerja rekrutmen. Sama ada dia nak bawa masuk orang HR ke, nak masukkan orang account ke, nak masukkan orang sales ke, dia mesti memerlukan kerja-kerja rekrutmen. Namun, macam mana kita nak buat kerja-kerja rekrutmen ni? Macam mana kita nak convince orang tu? Dan seterusnya, ilmu macam mana nak menguruskan ahli pasukan kita ni, apa teknik-teknik dia. Okey, benda-benda tu ya. Okay, kepada kawan-kawan ada yang terima kasih guys kepada kawan-kawan yang telah download. Saya harap saya harap dalam ilmu yang secebis itu dapatlah manfaat dan korang boleh gunakan. Okey, di dalam korang punya perniagaan. Dan alhamdulillah ada yang message, ada yang PM saya, dia kata bang, saya dah download, saya dah cuba, alhamdulillah dah mula ada hasil. Alhamdulillah. Tapi dia bukan magic lah. Okey, saya share je ilmu alat je. Seterusnya memang korang punya effort sendiri. Okay. So, tadi bermula daripada 20 hari bulan 8 hari tu dan sehingga bulan 10 bulan Oktober nanti, mana-mana orang yang download tu, maka sebagai tanda orang panggil apa, giving back tu, maka saya akan pilih seorang dan untuk ada benda-benda yang dia kena buat untuk dia melayakkan diri dia dapat RM1,000 dengan harapan dia bolehlah mengisbahkan semula. Okey. So salam maghrib semua dan seperkara lagi, ni benda yang paling penting lagi saya nak bagi tahu. Okey. Benda yang penting ni, tapi korang dah nak gerak ke? Korang dah nak gerak ke? Okey. Okey, siapa nak gerak silakan. Salam maghrib semua. Saya macam biasalah, saya akan tengok sunset. Sunset sini memang alhamdulillah guys, memang isbah. Hari tu ada yang kata nak tengok sunset kan. Ada kawan-kawan yang minta nak tengok sunset. Tapi saya syukurlah alhamdulillah. Antara nikmat, alhamdulillah lah, saya syukur kepada Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Nikmat sunset. Malam ni macam mana guys? Korang rasa malam ni live tak? Okay, kalau saya nak tanya sekejap. Last. Okay, last. Malam ni nak live tak? Apa, tuan kat Dubai ke? Okay guys. Malam ni kalau nak live, nak tajuk apa? Kita nak rungkai tajuk apa guys? Okay. Per. Tajuk apa boleh tak? Nanti buat survey sikit. Malam. Sampai kurus tak dapat tengok sunset. Hidup ni keras, Puan Ellie. Bukan mudah. Tak semua benda kita mudah dapat. Betul tak? Hidup ni keras. Okay. Okay, bang jangan lupa reunion. Okay, betul. Dan nanti saya akan buat, tapi reunion tu hari kantin Azri Walter ni. Hari kantin nama, tak style lah so nama. Yang hari kantin ni, dia bukan semua terpilih. Okay, dia bukan semua. Macam mana saya nak panggil semua, betul tak? Dia hanya mereka yang daripada database tu lah, e-book tu, dia ada email, nombor phone. Kat situ lah saya akan blast, nanti tim saya blast. Okay. Malam ni tajuk apa guys? Okay. Cara untuk bercakap dengan customer. Okay. Buat review tentang equipment live.
Okey, ada ke orang nak belajar ni tentang equipment live macam ni? Nampak? Ada ke? Nak belajar? Cara-cara. Okay guys, sempena maghrib ni, saya ada satu cerita. Cerita ni cerita memang, tapi ni dah waktu maghrib. Cerita ni, saya kecewa teramat tak dapat tengok sunset. Rupanya semua tak dapat tengok. Ya Allah, siapa ni? Hidup ni bukan